Jadi Zubra, untuk kita mengakhiri episod epik ni lah, episod epik Deepavali Special bersama S. Subramaniam ni, saya ada satu topik yang saya nak bangkitkan. Ini adalah topik yang sangat rapat dengan hati saya. Waktu saya membesar di Ipoh menonton pasukan Perak beraksi, ada beberapa pemain yang menjadi jambatan bagi saya untuk menghayati bola sepak Perak. Biasalah kita manusia ni, ke mana-mana kita pergi pun, kita akan cari satu jambatan. Contoh kita pergi luar negara, tiba-tiba dengar bahasa Melayu kat belakang tu rasa semacam dekat hati. Tiba-tiba ada kedai jual nasi lemak. Dia rasa semacam. So similarly, waktu saya membesar di Ipoh, bila saya tengok tim Perak ni ada Ken Antakumar, dia rasa semacam, sebab saya sebagai orang yang berbangsa India, dia menjadi jambatan untuk saya menghayati pasukan Perak. V. Saravanan di hadapan. Kemudiannya ada Subramaniam juga. Dan pada ketika itu saya rasa seolah-olah banyak pemain berbangsa India yang menjadi jambatan kepada banyak komuniti-komuniti India berbeza di seluruh negara. Tapi sekarang ni Subra, nampak seperti penglibatan masyarakat India dalam bola sepak tempatan ini semakin berkurangan. Saya tak tahu ini perkara yang bagus atau tak bagus, cuma saya tertarik untuk memahami perspektif anda sebagai seorang bekas pemain dan juga sebagai seorang jurulatih bawah umur pada ketika ini. Apa sebab di sebalik masalah ini? Saya rasa ini adalah soalan yang terbaik daripada banyak-banyak soalan yang tanya. This is the soalan yang saya rasa saya perlu jawab sebagai seorang bekas pemain ataupun dari pemain beragama Hindu untuk pasukan kebangsaan. Saya terima banyak soalan daripada kita punya fans, Indian parents. Subra, kenapa sekarang national team tak ada pemain India? Kenapa dia tak tahu main bola ke? Dia tanya macam ni. So I explain to them. Saya bagi tahu parents ataupun supporter, saya bagi tahu everything has changed. Football, sistem football ataupun development pemain punya steps dah berubah. Pada dahulunya, masa saya bermain, step dia contoh macam ni. Bila saya bermain untuk pasukan daerah, kalau saya bagus, saya akan bermain untuk pasukan negeri bawah umur. So, contoh bawah 17, bawah 16. Lepas tu saya pergi bawah 19 tahun. Then I will go to under 23, under 21, President Cup. Dan lepas tu saya akan pergi first team. Itu adalah peringkat yang dulu saya punya ketika saya jadi pemain. Pathway. Sekarang lain. Sekarang, kalau seorang pemain itu bagus, dia perlu masuk pusat latihan daerah ketika umur dia 13 tahun. Sana saya tanya parents, Indian parents tu balik. How many Indian parents, berapa Indian parents akan hantar anak mereka masuk di pusat latihan daerah? Di mana? Di Malaysia, di setiap negeri ada kurang-kurangnya ada 10 daerah. Dan setiap daerah ada pusat latihan daerah. Yang maknanya sekolah menengah. Berapa parents akan hantar anak dia pergi bermain bola sepak ataupun menjadi mahir di sana? Dan itu adalah persoalan yang timbul. Ketika Akak Umbi ni tak ada pemain, contoh bawah 13 pusat latihan tak ada player. Bawah 14 tak ada, bawah 15 tak ada, bawah 16 tak ada, bawah 17 tahun. Kualiti pemain yang berlatih di peringkat umur PLD, pasukan PLD, pusat latihan daerah, dan pemain yang contoh dia berlatih di kampung-kampung, outstation, di kampung-kampung, dia punya kualiti dengan pemain yang bermain di pusat latihan daerah jauh berbeza. So bila contoh saya sebagai seorang jurulatih nak memilih pemain untuk pasukan remaja Perak ataupun mana-mana pasukan negeri, saya akan lebih utamakan pemain yang bersedia dari segi technical, dari segi tactical knowledge, tactical understanding, physical aspect. Dan pemain yang bersedia ini adalah pemain yang dari PLD ataupun sekolah sekolah negeri ataupun AMD, contoh. So kebanyakan pasukan sekarang dalam pasukan Liga Super ataupun tim elit akan ambil pemain straight dari PLD, sekolah sekolah negeri ataupun AMD. So bila tak ada pemain di sini yang berketurunan India berada di sini, pool player pun kurang. So jangan hairan bila pasukan Liga Super tiada pemain India ataupun China or other races. Itulah sebab yang saya rasakan sistem dah berubah dan parents perlu understand, perlu sedar
proses pathway bola sepak Malaysia dah berubah dengan program National Football Development yang diterapkan, dan ini bukan untuk bola sepak sahaja. Hari ini kita kekurangan pemain berbangsa Sikh dalam sukan hoki. Ya, sama. Betul. So mereka perlu sedar pathway ini adalah ni, your kids have to be in PLD or sekolah sukan negeri ataupun Akademi Mokhtar Dayri contoh untuk menjadi seorang pemain kebangsaan. Dan saya harap mereka sedar melalui interview ni, mereka sedar untuk pemain-pemain develop menjadi seorang national player or Super League player, they has to go through all this process. Apakah sudah ada usaha-usaha untuk kita menyebarkan lebih banyak awareness untuk parents-parents anak-anak kita yang berbangsa India, supaya ini pathway terbaru kalau kita nak libatkan anak kita dengan bola sepak adalah ini, bukan lagi seperti sebelum ini kita hanya hantar anak kita ke sekolah dan tunggu saja result daripada sekolah kan? Ya. Apakah ada usaha untuk menyebarkan awareness Dan tersebut? ada certain parents ini saya bersama Sungai Siput Football Club, my academy also. Ada parents, Indian parents yang hantar anak dia dari Taiping. Pusat budak ni dari All the way to all Sungai the Siput. way to train. Maknanya mereka prihatin anak dia nak berjaya. So ada parents yang hantar anak mereka pergi akademi, contoh ada pemain yang bersama dengan JDT Academy. So saya harap ramai parents dia understand proses bola sepak ni, dan dia tidak mengena dengan apa orang cakap Indian players didn't give chance. No. The process has changed. Indian parents have to understand, mereka perlu sedar proses pathway dah berubah, dan inilah proses-proses untuk mereka menjadi pemain kebangsaan. Kenapa, Kish? Agak rugi, Subra. Hero-hero saya ketika membesar, kapten pertama yang saya idolakan ketika saya membesar adalah Victor Andrak. Yang sekarang ni adalah asisten kepada Nafuzi Zain di pasukan utama Kedah. Jadi bila kita tak ada representation yang macam ni, bukan saja itu saja, kita ada K Soleh pada masa itu, kita ada V Tirumurugan pada masa itu. My roommate. Jadi itu kan semua idola saya. Jadi kalau ketandusan pemain-pemain India ni, pada saya peribadi dia menghilangkan sedikit warna dalam bola sepak tertinggi tempatan. Dan harapan saya adalah bahawa kita akan melihat lebih banyak penglibatan daripada bangsa-bangsa lain juga, bangsa India, bangsa Cina, lebih banyak penglibatan dalam sistem bola sepak secara keseluruhan. Bukan sebagai pemain saja tetapi juga sebagai jurulatih, penglibatan sebagai dalam sports medicine, sports science, more involvement dalam sports Bahkan ekosistem. peranan sebagai ibu bapa juga. Betul, daripada- peranan sebagai ibu bapa juga. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.